Penggambaran jejak Rasul memasuki negara kedua. Republik Turki dibina di atas runtuhan Empayar Osmaniyah yang pernah menjangkau 3 benua, Eropah, Asia dan Afrika. Empayar Osmaniyah diasaskan Osman pertama pada tahun 1281 Masehi. Empayar itu ditubuhkan di Anatolia di atas runtuhan kerajaan Seljuk dan merangkumi Balkan, negara-negara Arab dan Afrika. Dalam tahun 1453, Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel dan menjadikannya ibu negara Empayar Osmaniyah. Istanbul bandar bersejarah. Pada 330 Masehi, Konstantin menjadikannya ibu kota Empayar Rom Timur. Pada 1453, Muhammad Al-Fatih menjadikannya ibu negara Empayar Osmaniyah sehinggalah empayar itu jatuh pada 1923. Khalifah Islam berpindah ke tangan Salim pertama pada 1512 setelah kerajaan Mamalik ditewaskan. Pada 1516, Syria, Palestin dan Mesir ditawan. Selepas Salim pertama mangkat, anaknya Sulaiman pertama naik tahta. Baginda memperkuatkan empayarnya dan memperluaskan pengaruhnya ke negara Arab dan Afrika. Sewaktu pemerintahannya, Empayar Osmaniyah menikmati zaman keemasan dengan angkatan tentera darat dan laut yang terkuat di rantau itu. Keagungan Osmaniyah mula merosot di akhir kurun ke-17. Pengaruhnya di Balkan berkurangan selepas tentera Rusia menewaskannya pada kurun ke-18. Pada awal kurun ke-15, Muhammad Al-Fatih berjaya menawan Konstantinopel dan menukarkan namanya kepada Islambol, yang bermaksud Bandar Islam. Kini ia dikenali sebagai Istanbul. Pada kurun ke-19, gerakan kemerdekaan bermula dalam Empayar Osmaniyah. Sultan Osman memasuki Perang Dunia Pertama dengan memihak kepada Jerman. Selepas kekalahan Jerman, empayarnya turut berkecai. Pada 1923, Mustafa Kamal Atatürk mengisytiharkan Turki sebagai republik dan Sultan terakhirnya, Abdul Majid II, dibuang negara ke Paris dan mangkat di sana pada 1944. Di masjid ini ada sebuah makam sahabat Rasulullah. Apakah yang menggerakkan sahabat Rasulullah ini untuk meninggalkan kampung halamannya di Madinah dan akhirnya wafat jauh di perantauan? Pasti ada suatu tarikan. Mesti ada punca motivasi yang tidak dapat dinilai dalam bentuk kebendaan. Sahabat Rasulullah ini hidup dalam zaman Rasulullah SAW, 4 khulafa Rashidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun ke-49 Hijrah bersama 669 Masehi, Muawiyah menghantar tentera untuk membuka Konstantinopel. Pertempuran berlaku antara tentera Islam dan Rom di luar kota itu. Ramai tentera Islam terkorban syahid dan di antaranya seorang sahabat Nabi yang telah pun lanjut usianya. Dia dikebumikan di Bursa. Inilah makamnya. Semasa berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menjadi rebutan para Ansar untuk dijadikan tetamu. Rasulullah SAW membuat keputusan untuk menginap di rumah di mana unta yang ditunggangi baginda berhenti. Akhirnya, unta Rasulullah SAW berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Perjuangan menegakkan kebenaran harus diteruskan tanpa mengira usia. Walaupun umurnya menjangkau 80 tahun, Abu Ayyub gigih meneruskan jihad. Hampir 800 tahun selepas beliau wafat, barulah impiannya menjadi nyata. Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel. Seorang penduduk tempatan yang mengenal pasti makam Abu Ayyub Al-Ansari menunjukkan Muhammad Al-Fatih kedudukan makam itu. Lalu baginda memerintahkan sebuah masjid dibina di situ. Inilah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelum tentera Islam bergerak ke medan perang,
Rasulullah SAW memberi amanat mengingatkan mereka supaya tidak membunuh wanita, warga tua, kanak-kanak dan yang lemah. Mereka yang sedang beribadah tidak boleh diganggu. Haiwan dan tumbuhan pula tidak boleh dimusnahkan. Inilah di antara etika peperangan Islam. Selepas amanat itu, barulah Rasulullah SAW menyerahkan panji-panji. Panji-panji ini pernah diserahkan Rasulullah kepada Panglima Tentera Islam. Kami menyeberangi Selat Bosphorus, meninggalkan benua Eropah menuju Asia. Sebelum menawan Konstantinopel, Khalifah Utsmaniyah selalu mengintainya dari istana mereka di sebelah Asia. Konstantinopel terus bertahan dengan kubunya yang kokoh. Ketika itu, penduduk Konstantinopel percaya kotanya tidak akan jatuh. Malah, oleh terlalu percaya kepada dongengan itu, mempermudahkan lagi kejatuhannya. Walaupun suhu dingin dan cuaca suram musim luruh di atas bukit, namun wajah bahagia saudara se-Islam menceriakan suasana. Penduduk tempatan membawa kami menziarahi makam dikatakan seorang daripada nabi-nabi Allah yang tidak disebut dalam Al-Quran. Bagaimanapun beliau dikenali kerana dikatakan menemani Nabi Musa AS semasa mencari Nabi Khidir AS untuk berguru. Beliau ialah Yusha bin Nun AS. Beliau juga menjadi pemimpin tentera Bani Israel mengembalikan kekuatan mereka di Palestin. Yusha bin Nun menemani Nabi Musa AS mengembara mencari ilmu. Walaupun Nabi Musa seorang rasul yang memperolehi wahyu dari Allah, namun baginda dididik untuk mengembara mencari Nabi Khidir. Menuntut ilmu adalah satu kewajipan dalam Islam. Tinta para ulama ditimbang di hari akhirat dengan darah para syuhada. Ulama dan syuhada seiringan memperjuangkan Islam. Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahawa kedudukan orang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan tidak sama. Dalam ayat yang lain, Allah menerangkan bahawa keesaannya disaksikan oleh para malaikat dan para ilmuwan. Allah meninggikan darjat orang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Mereka yang bimbang dan takut melanggar perintah Allah hanyalah dari kalangan orang yang berilmu. Rasulullah SAW menerangkan, sesiapa yang membuat perjalanan mencari ilmu pengetahuan, nescaya Allah mempermudahkannya jalan ke syurga. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah menuliskan pahalanya sebagai orang yang berjuang di jalan Allah sehingga dia pulang. Rasulullah SAW memuji orang yang berilmu dengan berkata, mafhumnya, berbahagialah sesiapa yang berilmu dan beramal dengannya. Rasulullah SAW bersabda lagi, apakala mati anak Adam itu, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, anak soleh yang mendoakannya dengan kebaikan. Islam mengajar umatnya mencari ilmu kerana kebahagiaan dunia dan akhirat akan dikecapi hanya dengan ilmu. Istana Topkapi dibina secara berperingkat bermula dengan pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih pada 1478. 4,000 orang mengisi ruang kompleks ini pada kemuncak kegemilangan Empayar Uthmaniyah.
Di sinilah tersimpan dengan rapi khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat berharga itu, yang dihantar dari negara-negara Islam seluruh dunia sewaktu Empire Ottoman menjadi kuasa besar dunia. Hari ini, Topkapi Sarayeh dikenali di antara muzium terbesar di dunia dari segi koleksi khazanah. Di sini juga terpelihara koleksi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah busur panah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digunakan baginda dalam peperangan. Ada pakar sejarah berpendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 9 pedang. Baginda memberi pedang bernama Zulfikar kepada Khalifah Ali. Baginda juga mewarisi pedang pemberian ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Muzium Topkapi menyimpan 2 pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah bekas tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam zaman keemasan Empire Osmaniyah, seorang bangsawan Arab menghadiahkan kepada Sultan bekas tapak kaki ini yang dipotong daripada seketul batu di Palestin. Kesan ini dikatakan terjadi semasa baginda memijak batu untuk menaiki buruk dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ini pula bekas mengandungi tanah dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada Muqawqis, pemerintah Kipti di Mesir, mengajaknya memeluk Islam. Surat ini dijumpai pada tahun 1850 di Mesir. Berukuran 16 cm lebar dan 19 cm panjang, ia ditulis di atas kulit. Surat ini mengandungi 12 baris, diakhiri dengan cap mohon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muzium ini memiliki 7 surat baginda. Bekas ini dikatakan mengandungi tinggalan daripada peristiwa Perang Uhud. Cop mohon Rasulullah berbentuk batu cincin ini dijumpai di Baghdad, Iraq pada kurun ke-19. Ia diperbuat daripada ambar. Dalam bekas ini pula tersimpan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pula mengandungi tanah suci Ka'bah. Dua bekas ini menyimpan 2 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya terdapat 60 helai rambut baginda di muzium ini. 24 daripadanya disimpan dalam bekas bertatahkan emas dan permata. Bekas ini mengandungi tanah dari makam Rasulullah. Bekas emas ini pula pernah digunakan untuk melindungi Hajar Aswad Ka'bah. Beratnya 14 kilogram. Selain koleksi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat juga tinggalan para sahabat. Pedang Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama Islam. Abu Bakar juga bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pedang Saidina Umar Al-Khattab, Khalifah kedua Islam. Saidina Umar juga bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang Saidina Uthman bin Affan, Khalifah ketiga Islam, yang juga menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang Saidina Ali bin Abi Talib, Khalifah keempat Islam. Selain daripada sepupu, Saidina Ali adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain pedang Khulafa Ar-Rasyidin, pedang Abul Hasanah, setiausaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut terpelihara. Begitu juga pedang Khalid Al-Walid, panglima Islam yang terkenal. Pedang Ammar bin Yasir, juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang Ja'far bin Abi Talib atau Ja'far At-Tayyar yang gugur syahid di medan perang Mu'tah. Beliau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan abang Saidina Ali bin Abi Talib. Selain itu, terpelihara juga saluran air bumbung Kaabah yang diperbuat daripada emas. Ini pula pelbagai bentuk anak kunci Kaabah yang ditukar dari semasa ke semasa. Koleksi mangga pintu Kaabah ini juga mempamerkan kesenian kraftangan Islam. Ini di antara pintu Kaabah yang masih tersimpan di Museum Topkapi. Warisan di museum ini adalah khazanah yang amat bermanfaat kepada manusia. Ada hikmat tersendiri ia masih terpelihara. Ia menurunkan air dari langit lalu membanjiri tanah lembah menurut kadar ditetapkan Tuhan untuk faedah makhluknya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung dan dari benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas diperlukan, juga timbul buih seperti itu. Demikianlah Allah memberi misalan perbandingan mengenai perkara yang benar dan salah. Adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah, ia hanyut terbuang. Manakala benda yang berfaedah kepada manusia, maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan misalan perbandingan.
Masjid adalah rumah Allah. Ia dibina untuk umat Islam beribadah di dalamnya, di samping kegiatan lain seperti pendidikan dan sebagainya. Ibadah sembahyang satu kewajipan umat Islam. Rukun Islam kedua ini amat dititik beratkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ibadah ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sembahyang tiang agama. Siapa mendirikan sembahyang, sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama.